abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa la taj'al a'malana liriya was-sum'ah. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita, di mana pada pertemuan kita yang lalu telah kita masuk di dalam perbincangan di dalam masalah yang bersangkut paut dengan hari raya, dan telah kita kupaskan bersama, kita digalakkan memeriahkan pelaksanaan dan penyambutan hari raya. Dan juga telah kita kupaskan bersama, ada beberapa perkara-perkara yang digalakkan untuk dilakukan sempena hari raya yang telah kita kupas pada pertemuan kita yang lalu. Walhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, minggu lalu juga telah kita bincangkan, kita digalakkan pereratkan tali silaturahmi, dan demi untuk mengeratkan tali silaturahim itu, maka sangat digalakkan untuk kita senantiasa bertanya khabar kepada kaum kerabat kita, perlu ziarah menziarahi dan sebagainya. Dengan demikian para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan kita digalakkan ziarah menziarahi, dan ia itu adalah suatu perkara yang sangat digalakkan, nescaya dia itu bukanlah hanya sempena hari raya. Kita boleh ziarah, bahkan kita digalakkan ziarah pereratkan tali silaturahim walau di luar hari raya. Namun amalan kita untuk saling ziarah menziarahi sempena hari raya itu memang sangatlah digalakkan. Dan memandangkan perkara tersebut telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu, bahawasanya dengan demikian kita telah terjawab soalan berapa lama harus kita menyambut hari raya. Telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, barang siapa nak sambut satu hari silakan, barang siapa nak sambut sebulan penuh bulan Syawal silakan. Bahkan minggu lalu juga telah kita kupaskan, kita boleh terus saling ziarah menziarahi walau selepas Syawal. Masuk Dzulqa'dah, silakanlah ziarah. Cuma janganlah kita asyik fikir ziarah lalu pelajaran diabaikan. Janganlah. Tak boleh kita ziarah jalan-jalan hari raya terutama sekali, lalu peperiksaan kita abaikan. Lalu pengajaran pelajaran kita abaikan. Ataupun yang lebih berat lagi, dah ziarah Sabtu Minggu, hari Isnin ambil MC. Tak boleh. Masalah MC telah kita kupaskan. Barang siapa yang tidak sakit, lalu dia ambil MC kerana malas nak pergi kerja, nescaya duit gaji pada hari tersebut tidak halal. Telah kita bincangkan. Kerana telah kita kupaskan bahawasanya kita ada kontrak, kita ada perjanjian. Seseorang employee, pekerja bekerja dengan majikan. Kerana demi menjaga maslahah pekerja, majikan kata kalau awak sakit tak apa, gaji tetap jalan. Jadi kalau dia sakit, gaji tetap majikan berikan. Akan tetapi dia tidak sakit. Lalu dia berbohong kepada doktor, dia katakan dia sakit untuk dapat MC 1-2 hari. Maka nescaya pada hari itu sebenarnya dia tidak sakit. Kalau dia tak sakit, dia nak rehat, ambillah annual leave, ambil cuti. Tetapi kalau dia ambil MC, sedangkan dia tak sakit, dia mengaku sakit, dia menipu majikan, majikan bayar gaji, hari itu telah kita bincangkan gajinya tidak halal. Maka sama ada dia nak beritahu majikan potong 2 hari, sebenarnya saya tak sakit, atau dapat gaji, gaji itu diberikan kepada mereka-mereka yang berhak. Dia tak boleh makan diri dia. Pasal dia tak boleh makan wang gaji tersebut. Ini contoh para jemaah, perkara-perkara yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang perlu kita benteras.
Ya, bagi para isteri pun jangan pula cocok suami galak. Alah bang, ambil MC. Tak boleh. Dia, alah bang, tipu lah bang. Maksudnya samalah. Alah bang, tipu majikan lah. Contoh. Agak-agak majikan kalau kat sebelah berbanding dia cakap demikian tak? Ini contoh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Perkara-perkara yang harus kita renungkan. Baik, selepas penyambutan Syawal, selepas penyambutan Hari Raya, Alhamdulillah, kita berpindah pula kepada masalah seterusnya. Kita mengetahui di dalam Islam kita ada 2 hari raya. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 1 hari bulan Syawal. Selepas sebulan penuh kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Sedangkan Hari Raya Idul Adha pula jatuh pada 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi ini kedua-dua ni adalah hari kebesaran, hari kemenangan. Hari Raya Idul Fitri kita menyambut penuh kegembiraan selepas kita berjaya melalui ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Lalu kita menyambut, kita mengagungkan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita pengampunan dosa, keselamatan daripada api neraka, membebaskan kita daripada api neraka, kembalikan kita kepada fitrah. Alhamdulillah, itu Hari Raya Idul Fitri atau kita katakan sebagai Hari Raya Puasa. Hari Raya Idul Adha pula, dia itu jatuh pada 10 Zulhijjah, juga selepas Hari Kemenangan. Kalau Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangannya adalah berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Tetapi Hari Raya Idul Adha, hari kemenangannya adalah yakni 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Hari Raya, semalamnya itu. Itu adalah Hari Arafah. Hari Arafah adalah hari pengampunan dosa. Hari Arafah adalah hari pembebasan daripada api neraka. Tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan lebih ramai hamba-hambanya daripada neraka kecuali pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari pengampunan, pembebasan daripada api neraka. Begitu agung sekali hari Arafah, maka mereka-mereka yang menunaikan ibadah fardu haji, mereka berwukuf di tanah Arafah. Meninggalkan segala kekayaan, pangkat dan sebagainya. Hanya sehelai kain putih, tidak kira warna kulit, tidak kira pangkat, tidak kira darajat. Semua berdiri sama. Tanpa membezakan pangkat, darajat, warna kulit, warga kenegaraan dan sebagainya. Yang selama ini kita banggakan. Letak tepi, kita berwukuf di Arafah. Mohon pengampunan Allah, mohon pembebasan daripada api neraka. Begitu agung hari Arafah sehingga orang yang tidak berwukuf di padang Arafah itu, mereka-mereka yang tidak berwukuf di padang Arafah, nescaya mereka disunatkan berpuasa sunat Arafah kerana keagungan hari tersebut. Dia itu jatuh pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, hari yang begitu agung. Dalam hadis disebutkan seperti yang saya katakan, tak ada satu hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan, membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka lebih daripada apa yang dilakukan pada hari Arafah, hari yang begitu agung. Maka di dalam setahun, apakah hari yang paling agung? Sebagian ulama mengatakan ianya itu adalah hari Arafah. Sebelah siangnya, kalau mereka yang berwukuf di padang Arafah, selepas tunaikan solat Zuhur dan Asar, jamak di Masjid Namirah, maka mereka para hujaj, mereka-mereka yang menunaikan ibadah fardu haji, masuk ke padang Arafah, berwukuf di padang Arafah sampai terbenamnya matahari. Selepas terbenamnya matahari, berarti dah malam dah. Maka mereka meninggalkan padang Arafah, pergi ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Meneruskan perjalanan, meneruskan ibadah manasik haji mereka. Jadi hari tersebut yang dikatakan hari Arafah itu, di mana mereka berwukuf di Arafah daripada masuk waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Kerana terbenamnya matahari, dah malam raya dah. Betul kan? Dah terbenam matahari, tadi 11 siang 9 Zulhijjah. Dah terbenamnya matahari, dah malam 10 Zulhijjah, malam raya. Siangnya habis. Jadi seperti mana saya sebutkan tadi, sebagian ulama mengatakan, di dalam setahun,
hari yang paling agung adalah hari Arafah. Akan tetapi, ada perbezaan antara hari dan malam. Dalam setahun, hari yang paling agung adalah hari Arafah. Malam yang paling agung adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bila bermula? Bermula dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari dah waktu malam. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, dengan terbenamnya matahari, nescaya itulah bermulanya malam Lailatul Qadar yang dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bila jangka masanya? Daripada maghrib terbenamnya matahari sampai terbit fajar, malam. Malam bermula bila? Malam bermula dengan maghrib. Bilakah habis malam? Masuk waktu subuh, habis malam. Siang tadi, siang habis terbenamnya matahari. Hari yang paling agung, hari Arafah. Malam yang paling agung, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Orang mengatakan, Ustaz, kita beribadah pada Lailatul Qadar sama seperti beribadah 1000 bulan. Betul ke salah? Betul ke salah? Beribadah pada Lailatul Qadar sama seperti beribadah 1000 bulan. Jawapannya salah. Kenapa salah? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Lailatul Qadri mithlu. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar sama seperti 1000 bulan. Allah tak katakan demikian. Allah sebut apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa maksud khairun? Khairum tu lebih baik. Berarti malam Lailatul Qadar ibadahnya bukan sama seperti 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Lebih daripada 1000. Paling tidak 1001. Kalau 1000 berarti sama. Paling tidak 1001. Dan bergantung kepada bagaimana ibadah seseorang, bagaimana khusyuk, tawaduk, bagaimana ikhlas, mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin akan dapat lebih daripada 1000, ada yang berlipat kali ganda. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita dapat lihat antara hari yang paling agung 9 Zulhijjah, hari Arafah, itulah hari pengampunan dosa, pembebasan daripada api neraka. Esoknya kita menyambut hari raya. Lalu mereka-mereka yang menunaikan ibadah fardu haji selepas meninggalkan padang Arafah, pergi bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah bagi mereka-mereka yang pernah menunaikan ibadah fardu haji. Agak-agak bermalam di Muzdalifah tu bagaimana? Bermalam di Muzdalifah, tak ada hotel, tak ada apa-apa. Kalau kita lihat, kita ada tanah lapang. Dulu saya ingat, selalu saya beri contoh, pada ketika itu, kita ada National Stadium. National Stadium saya tahu pada ketika itu, kapak dia besar lah. Zaman 70-an, 80-an, 90-an, zaman Singapore versus Selangor dulu, tengok bola, kapak besar. Agak-agak kita macam tidur pergi kapak tersebut, lapang di Muzdalifah. Tetapi stadium sekarang dah berbeza, stadium negara Singapura. Tapi maksudnya, kalau mereka yang berpengalaman, kita, pengalaman saya dengan teman-teman, ketika pengajian dulu, ketika belajar dahulu, ketika musim haji, kita tak ikut package. Kita jalan bersama-sama. Ketika jalan tu ramailah orang Pakistan, orang Bangladesh, orang India. Daripada Arafah tu, terus kita jalan pergi ke Muzdalifah. Perjalanan lebih kurang 2 jam sampai di Muzdalifah. Tetapi mereka-mereka yang naik bas belum sampai. Ada yang naik bas setengah malam, pukul 12 setengah malam belum sampai. Ada yang nak dekat subuh belum sampai. Tapi kita jalan. Ketika jalan itu meninggalkan Arafah, semua tak boleh keluar. Tak boleh keluar meninggalkan Arafah. Selepas terbenamnya matahari, barulah barrier diangkat, boleh keluar. Lalu pada ketika itu semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meninggalkan Arafah, sepanjang perjalanan kita bertakbir. Subhanallah, nikmat. Jadi cuma bukan semua mereka dapat melakukan demikianlah.
kita perlu tenaga, kita perlu, kerana jemaah Singapura ni kadang-kadang manja. Dah biasa, manja. Jadi, Ustaz, bas aircon ke tak? Bas ada makan tak nanti? Bas ada, jadi contohlah, kita ni terlalu manja sangat. Sampai di Mina pun kadang-kadang kita tak nak bermalam, kita bermalam di kawasan luar daripada Mina dan sebagainya. Baik. Jadi perbincangan kita pada malam selepas terbenamnya matahari Arafah itu, maka kita pun meninggalkan tanah suci haram, tanah suci Arafah, lalu kita pergi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah selepas perjalanan jauh semua penat. Disunatkan pada ketika itu untuk tunaikan solat maghrib dan isyak jamak takhir. Di Muzdalifah sampai saja berwuduk, tunaikan solat. Cabaran, memang betul. Kerana apa? Kita cuba imagine jutaan manusia sedang berwukuf di Arafah menuju ke Muzdalifah yang ada pada kita road 6 lane katakan. 6 road. Jadi macam mana tak jam. Semua dengan bas dan sebagainya. Dan sampai di Muzdalifah, macam saya katakan, kapak besar. Ada jugalah public toilet. Agak-agak pada ketika itu, siapa yang nak pergi toilet saja tengok line up-nya panjang. Subhanallah. Ini orang-orang yang tak ada camp lah, tak ada tentage. Ikut package ataupun pergi sendiri musafir. Jadi line up panjang macam mana ni? Dan semua yang line up itu agak-agak nak buang air kecil ke tidak? Dah tak. Yang buang air kecil semua dah pergi atas bukit, pergi kat hutan, dalam perjalanan buang. Yang line up semua orang yang nak buang air besar. Agak-agak kalau line up 10 orang, satu orang 5 minit. 10 minit. Kalau ada 10 orang, berapa lama? Itulah cabaran. Ya. Jadi kita bermalam di Muzdalifah, selepas tunaikan solat, maka kita pun tidur. Rehat. Tak digalakkan berqiyamul lail bahkan pada ketika itu. Kerana kita selepas kita beribadah sepanjang hari di Arafah, kemudian kita menuju ke Muzdalifah. Besok ada program lagi. Besok kita perlu lontar jamrah, perlu bertahallul, perlu tawaf dan sa'i. Jadi disunatkan dan Nabi dan para sahabat mereka selepas tunaikan solat maghrib dan isyak, maka mereka pun rehat. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Selepas keesokan hari, selepas terbit fajar, tunaikan solat subuh. Lepas itu kalau dapat singgah di Ma'syaril Haram, kita dapat berdoa di kawasan sana juga, lalu meneruskan perjalanan. Ada yang naik kenderaan. Pada ketika itu pengalaman saya dan teman-teman, kita jalan daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Pada ketika itu matahari dah terbit dah. Ya, selepas terbit matahari dah makin tinggi. Sampai di Mina ada yang lebih kurang pukul 9, pukul 10. Sampai di Mina maka lontar jamrah. Penuh ujian. Setakat mengungsi pengalaman. Saya dan teman-teman pada ketika itu selepas bermalam di Muzdalifah, qaddarallahu masya', ada salah seorang teman kita pada ketika itu lepas bangun tidur bermimpi pula, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dah tak ada tempat, tak ada toilet. Macam mana sekarang? Dia nak kena mandi hadas ni pagi ni. Kita di agak-agak tempat kawasan lapang. Nak tayamum. Tak boleh tayamum lah, masih ada air lagi. Jadi nak kena mandi macam mana? Okeylah, terpaksa ambil mineral water, 2 mineral water besar. Pergi jauh-jauh, toilet panjang. Semua orang yang line up, mereka yang line up toilet pada ketika itu adalah mereka-mereka yang nak berqada hajat, buang air besar. Yang buang air kecil dah tak ada time nak line up panjang-panjang. Semua pergi tempat hutan atau gunung. Maka beliau ni teman saya, terpaksa bawa mineral water yang 1.5 liter, pergi jauh-jauh dengan kain ihramnya, terpaksa mandi. Ini contoh. Menunjukkan penting untuk kita belajar dan perlu untuk kita mempraktikkan apa yang kita belajar. Kita pernah belajar dahulu ketika pengajian dalam bab bersuci. Kita pernah belajar kita boleh berwuduk dengan menggunakan air sebanyak ini. Kita dah bincangkan dah. Kalau kita berwuduk air sebanyak begini, apa kita buat? Ambil air. Cuci. Kalau kita nak kumur-kumur katakan ambil air kumur-kumur. Kalau kekurangan air, buat hanya yang wajib. Ambil air. Ini kalau berwuduk. Okey, basuhkan. Basuh muka. Kalau tak perlu, kalau kekurangan air tak perlu 3 kali. 1 kali memadai. Kalau 1 kali dirasa kawasan ada sebahagian anggota wuduk tak kena air, basuh 2 kali. Boleh. Kemudian ambil air. Basuh tangan. Okey, basuh, sapu. Ambil air, sapu. 1 kali, 2 kali cukup kekurangan air. Okay?
Ambil air sebelah kiri pula, sapu. Ambil air sebelah kiri. Kemudian ambil air, percikkan, sapu kepala. Ambil air sedikit, ni kaki contoh, bersihkan kaki, basahkan kaki. Kurang daripada sebotol, boleh berwuduk. Betul kan? Kita kena test, usaha, try kat rumah. Macam mana berwuduk dengan gunakan air sebanyak setengah botol ini boleh berwuduk. Jadi teman kita ini pada pagi tersebut, dia nak kena mandi hadas besar. Boleh tak saya kasih satu botol mineral water kalau mandi hadas besar? Okeylah, kita ada dua tangan, bawa 2 botol. Boleh tak? Kadang-kadang kita mandi hadas besar tu 1 baldi air. Kadang-kadang 2 baldi air. Kalau shower tu not so bad lah, pasal sikit gitu kan. Kalau pakai air 2 baldi air kadang-kadang tak cukup. Ini contoh. Jadi kita kena try sekali-sekala dalam keadaan darurat, dalam keadaan tak ada air, bagaimana? Bawa mineral water 1 botol. Mandi hadas besar. Macam nak mandi hadas besar. Ingat, teman kita ni mandi hadas besar di Muzdalifah. Terpaksa dia pergi ke kawasan gunung-gunung sedikit ke sana, lalu dia ambil air, tuangkan kepala. Ambil air sedikit, contoh. Ni botol besar contohlah ya. Ambil, tuangkan, basahkan. Yang penting basah kepala. Okey, basah kepala. Okey, alhamdulillah. Kemudian tuangkan air atau basahkan. Okey, basahkan. Pastikan seluruh tubuh badan kena air. Dah belajar dah. Antara rukun mandi hadas besar, rukun mandi hadas besar ada 2. Niat dan kedua, memastikan seluruh tubuh badan kena air. Pastikan seluruh tubuh badan kena air. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Kena budget pasal alhamdulillah dia ada 2 botol. Tetapi kalau kita betul-betul tengok, rupanya 1 botol mineral water 1.5 liter pun cukup untuk mandi hadas besar dalam keadaan darurat. Okey, pastikan. Okey, semua pastikan dah kena yang penting kenakan air ke seluruh tubuh badan. Walhamdulillah. Cuba para jemaah. Besok lusa ambil mineral water 1.5 liter, bawa pergi mandi hadas besar. Test. Kerana nanti besok lusa katakan Malaysia potong air, Singapura tak dapat air, pada ketika itu kita turun bawah blok cari air. Ataupun terpaksa pergi kopitiam bawa baldi ambil air. Jadi umat Islam di mana juga dalam keadaan apa sekalipun kita telah bersedia. Alhamdulillah. Kalau betul-betul tak boleh, maka kita boleh bertayamum. Tetapi beliau masih nak berwuduk, nak sempurnakan. Dia masih nak mandi hadas besar, maka dia mandi hadas besar. Alhamdulillah, 2 botol. Ini contoh. Itulah kisah pengalaman kita. Allah Ta'ala uji kadang-kadang. Ya. Mungkin dia lelaki lah, orang kata, Ustaz, kalau saya perempuan macam mana? Kalau perempuan katakan, dalam keadaan sedemikian, katakan tak ada air dan perlu kita mandi dalam keadaan sedemikian. Terpaksa mandi, ni pakai tudung, mandi, basahkan. Mandi basahkan. Contoh. Ini kalau betul-betul darurat lah. Kalau kita nampak kolam, boleh terus terjun kolam. Nampak laut, terus terjun laut. Kita dah belajar dah mandi hadas besar. Kita boleh mandi di laut. Kalau kita overnight tempat East Coast, kat pantai, kemudian besok pagi perlu mandi hadas besar, terus nak tunaikan solat subuh, terus pergi kat laut, mandi laut. Dah. Ini apa sebab terbiak pagi-pagi mandi? Tak apa, nak segar. Alhamdulillah. Baik. Jadi perjalanan kemudian sampai di Mina, kita akan lontar jamrah. Lontar jamrah. Selepas lontar jamrah Aqabah, maka pada ketika lepas tu kita dah boleh bertahalul. Maka dah cukur. Kemudian kita akan pergi ke Mekah. Kembali ke Mekah. Daripada Arafah, perjalanan ke Muzdalifah, pergi ke Mina, lalu pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, maka kita pun terpaksa tawaf. Ya, contoh. Tawaf haji dan juga sa'i kalau bagi mereka yang belum sa'i. Kemudian selepas itu pada malam tersebut kena balik ke Mina. Kena mabit di Mina. Besok akan lontar jamrah. Itu perjalanan haji. Kita akan belajar nanti bab haji. Tetapi ringkasan, ini menunjukkan kebesaran dan keagungan bulan Zulhijjah. Pada hari Arafah, hari pengampunan dosa, hari pembebasan daripada api neraka, besoknya kita menyambut raya. Pada Idul Fitri, sepanjang Ramadan, kita berpuasa, pengampunan dosa, penyucian noda dan dosa, keselamatan daripada api neraka, kita menyambut hari raya.
Baik. Jadi kita dah tahu dah, malam yang teragung dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar. Tetapi hari yang teragung dalam setahun adalah hari Arafah. Bahkan bukan hanya hari Arafah, kerana antara sebab adanya hari Arafah, tiada satu hari seperti yang saya katakan di mana Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya lebih ramai. Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka kecuali berlaku pada hari Arafah. Nescaya sepanjang 10 hari pertama bulan Arafah, bulan Zulhijjah, kita digalakkan mengerjakan amalan soleh. Masyarakat kita seringkali kita katakan dan masyarakat kita seringkali kita tekankan dan seringkali kita hayati bulan Ramadan. Ramadan dah dekat dah. Yuk kita persiap sediakan Ramadan. Yuk kita get ready, mentally prepared nak untuk kita bertahajud, untuk berterawih dan bertilawah. Tetapi ramai di antara masyarakat kita hanya lihat pada Ramadan tetapi kurang disedarkan tentang kehebatan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik. Mengenai keutamaan beramal soleh pada hari pertama sehingga 10 hari bulan Zulhijjah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamil amalus salihu ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhil ayyam." Nabi menyebutkan dan menekankan, tidak ada hari-hari yang lain di mana amalan soleh seseorang dilakukan oleh seseorang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Azza wa Jal, daripada amalan soleh yang dilakukan pada min hadhil ayyam, pada hari-hari ini, yakni ayyamul ashar, iaitu 10 hari Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tiada satu amalan yang lebih Allah Ta'ala sukai lebih daripada amalan soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka para sahabat mendengar demikian, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah katakan tak ada amalan yang Allah Ta'ala lebih sukai daripada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walau jihad fi sabilillah, amalan pada 10 hari pertama Zulhijjah lebih disukai Allah compared to berjihad fi sabilillah. Rasulullah menekankan, walal jihadu fi sabilillah, walau jihad fi sabilillah, nescaya amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala walau dibandingkan dengan seseorang yang berjihad fi sabilillah. Kecuali, Rasulullah menekankan, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi syai'in min dhalik. Kecuali seseorang lelaki yang keluar berjihad fi sabilillah, keluar binafsihi wa malihi, dengan mengorbankan jiwanya dan hartanya. Jihad fi sabilillah tak pakai siapa-siapa punya harta, pakai harta dia, keluar tak wakilkan sesiapa, dia juga pergi dan dia tidak pulang. Yakni mati syahid. Mengenai mati syahid, 10 hari amalan yang berlaku pada 10 hari bulan Zulhijjah tak dapat kawal, tak dapat kalahkan. Tetapi selain daripada itu, berdasarkan hadis ini, tak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hambanya kecuali amalan yang dilakukan pada 10 hari bulan pertama bulan Zulhijjah. Yakni daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-nya adalah ibaratnya grand finale, hari Arafah. Dan 10, kerana pengagungan tersebut, besoknya kita pun melakukan ibadah korban.
Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Amalan yang dilakukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Seperti mana saya katakan, seringkali kita diberi dorongan, galakkan, sediakan kedatangan Ramadan. Tetapi jarang kita ditekankan kehebatan Zulhijjah. Sekarang Zulhijjah telah berlalu. Tetapi insya-Allah kalau dipanjangkan usia, Zulhijjah akan datang. Nanti selepas kita masuk bulan Rejab, masuk Sya'ban, masuk Ramadan, berpuasa sepanjang Ramadan. Kemudian Syawal, kemudian Zulkaidah, kemudian masuk Zulhijjah. Jangan lupa pengajian kita ini. Buka kitab kita, revise balik apa yang kita pernah belajar. 10 hari pertama hebat. Lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Kecuali seorang yang mati syahid dalam jihad tersebut. Yang mengorbankan harta dan jiwanya. Baik. Dan hadis diriwayatkan oleh sekumpulan ulama hadis kecuali Muslim dan Imam Ahmad dan Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Umar katanya. Dalam hadis yang lain dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan makna yang hampir sama. Ma min ayyamin, tiada satu hari a'zamu indallahi subhanahu wala ahabbu ilallahil amal fihin. Tiada satu hari di mana ianya lebih agung dan bahkan amalan di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam al-ashar. Kecuali kalau dibandingkan dengan amalan ataupun kalau dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu Nabi katakan, fa'akthiru fihinna minal tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyakkanlah pada ketika itu 10 hari pertama, perbanyakkanlah tahlil, takbir, tahmid. Tahlil tu ungkapan la ilaha illallah. Perbanyakkan mengesakan Allah. La ilaha illallah. Perbanyakkan mengagungkan, membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perbanyakkan memuji Allah. Walhamdulillah. Contoh. Pada 10 hari pertama. Jadi kita digalakkan memperbanyakkan amalan. Tak semestinya berpuasa, tetapi sebagian jemaah memandangkan aku ada hutang puasa dan sebagainya, memandangkan ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah, aku nak puasa. Silakan. Perbanyakkan amalan soleh, zikrullah, solat sunat, buat kebaikan, baca Quran dan sebagainya. Ibnu Abbas menafsirkan bahawasanya yang dimaksudkan dengan firman Allah yang berbunyi, bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudat, ataupun wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka hendaklah menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ayat dalam surah Al-Hajj itu sebenarnya menunjukkan mengenai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam sebuah asar pula dinyatakan, apa yang dimaksudkan asar? Asar adalah kata-kata para sahabat. Kalau hadis adalah kata-kata perbuatan Nabi SAW, kita katakan hadis. Kalau kata-kata sahabat, kita katakan hadis, kita katakan asar. Sebab asar dikatakan, kana Ibnu Umar, bahawasanya Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashar. Mereka keluar menuju ke pasar pada 10 hari pertama. Yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashar yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirhima. Mereka pergi ke pasar pun, sambil pergi ke pasar mereka bertakbir. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Maka mereka membaca takbir dan kaum muslimin pun ikut pula membaca takbir bersama mereka. Jadi maksudnya kita perbanyakkanlah, ya. Perbanyakkan zikrullah. Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah pada 10 hari pertama memandangkan 10 hari pertama Zulhijjah kita digalakkan, maka mereka pun bertakbir dengan lantang. Bukan hari-hari yang lain tidak bertakbir, bertakbir, berzikir. Tetapi dengan lebih lantang dan para masyarakat dengar pun mereka saling mengingati, mereka pun takbir mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untuk kita para jemaat, kita dah miss Zulhijjah yang lalu. Tak mengapa. Memang sayang. Tetapi Alhamdulillah kita ada kesedaran. Ada yang memang dah tahu selama ni, dah manfaatkan pun. Alhamdulillah. Ada yang belum manfaatkan, nanti boleh manfaatkan pada Zulhijjah yang akan datang. Akan tetapi itu bukan bererti kita kena menantikan Zulhijjah. Saya pernah sebutkan dan saya sering ingatkan dan tekankan. Sebaiknya tentang zikrullah, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, kita perbanyakkan. Di mana jua kita berada, dalam apa jua hal sekalipun. Kalau kita sedang naik MRT ke, naik bas ke, sedang berjalan ke, sedang baring nak tidur ke, perbanyakkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Komat kamitkan bibir kita dengan zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang pernah saya kongsi. La an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Untuk aku baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada apa yang terkena cahaya matahari. Apa yang terkena cahaya matahari para jemaah? Semua apa jua benda yang ada di atas alam ini kena cahaya matahari. Kalau tak ada cahaya matahari, gelap gelita macam waktu malam. Ada cahaya sedikit, terang. Untuk diungkapkan, la an aqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk aku baca, ungkapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih aku sukai daripada apa yang terkena ke atasnya cahaya matahari. Maka para jemaah, perbanyakkanlah. Kita perbanyakkan zikrullah tersebut, ianya memberi ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, mengingati Allah, hati menjadi tenang? Kita gelisah, kita tak ada ketenangan, kita tak ada ketenteraman. Allah Ta'ala katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang? Tapi kita tak nak ambil. Doktor kalau kata, awak makan ubat ini 3 hari sekali selepas makan, kita dengar dan taat. Awak makan antibiotik mesti kena kasih habis. Dengar penuh ketaatan. Doktor kata awak ni tak boleh makan benda manis-manisan. Dengar dan taat, tinggalkan. Awak ni tak boleh makan begitu dan begini. Dengar dan taat. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang? Ingat Allah. Zikir pada Allah. Nak tidur, zikir pada Allah. Ketika nak marah, ketika kalau obat, doktor kasih antibiotik. Ini antibiotik 14 hari, makan kasih habis ya. Okay, alhamdulillah. Kita makan hari pertama. Baik tak? Tak baik. Tapi kalau kita ketika tengah gelisah, tengah risau, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang? Terus kita pun bacalah subhanallah. Tak tenang pun. Kalau obat itu perlu 14 hari untuk ada efek,
Kita harapkan satu hari, kadang-kala dah hati kita dah penuh dengan debu. Hati kita dah diisi dengan maksiat, penuh dengan kehitaman. Jadi kita try satu kali, dah lah tinggalkan. Sedangkan kita tak istiqamah. Contoh, berzikir pada Allah, baca Quran di waktu malam hari, solat tahajud, sujud kepada Allah ketika manusia yang lain sedang tidur. Kita akan dapat merasakan kemanisan iman, kenikmatan orang lain tak akan rasa. Tapi kena mujahadalah. Pada ketika itu rasa malas, pada ketika itu rasa daripada berzikir buka YouTube ke buka TikTok lagi baguslah. Habislah. Kita tengok ketika nak tidur pun penat, sampai otak kita penat dengan dia punya radiationnya lain, fikiran kita di sana yang lain, penat. Tak ada ketenangan. Allah Ta'ala berikan ketenangan. Jadi para jemaah, ketika nak tidur, ketika dalam gelisah, ketika dalam perjalanan, perbanyakkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau panjang sangat, kadang-kadang tengah penat Ustaz, baca la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat yang berbeza dengan yang kalimat tadi. Contoh tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lidah kita nak kena qomat kamit, bibir kita kena qomat kamit, lidah nak bergerak. Tetapi kalimat la ilaha illallah boleh diungkapkan walau lidah tutup, bibir tutup. Cuba. Boleh. Walau bibir kita tutup rapat, kita boleh ungkapkan la ilaha illallah. Kalau malas nak qomat kamitkan bibir sambil baring, la ilaha illallah. Hati kita la ilaha illallah. Tetapi kalau cuba nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam keadaan bibir tutup, cuba. Sukar. Pasal makhrajnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berbeza dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika baring, malas nak qomat kamitkan, biasakan. Kerana satu hari nanti, kalau kita biasakan, satu hari nanti kalimat yang kita biasa ungkapkan ini akan menjadi teman kita. Ketika kita sangat memerlukan, ketika sakaratul maut, ketika Israel datang nak mencabut nyawa kita, kalau kita dah terbiasa dengan ungkapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walau kadang-kadang kita lihat seorang itu sebelum meninggal dunia, mulut bibirnya tertutup rapat, tak boleh sebut, tetapi kalau kita dah terbiasa la ilaha illallah, nescaya moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita pertolongan dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita bantuan dapat kita ungkapkan kalimah la ilaha illallah sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Baik, kita sedang bincangkan tentang kehebatan Dzulhijjah dan para sahabat mereka bertakbir, bertahmid sepanjang 10 hari tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain pula, maknanya hampir sama. Ma min ayyamin ahabbu ila Allahi an yuta'abbada lahu fiha. Tiada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih suka seorang hamba mengabdikan diri kepada Allah min ashri Dzulhijjah, kalau dibandingkan dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Yu'dalu siyamu kulli yaumin minha bi siyamin sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadar. Dalam hadis ini disebutkan bahkan puasanya tadi seolah-olah puasanya sepanjang tahun dan solat malamnya tadi seolah-olah seperti solat Lailatul Qadar. Cuma di sini ada masalah sedikit dalam hadis ini. Sebagian ulama katakan hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Kalau kita tengok dari segi maknanya pun, kita tahu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, malam yang teragung. Jadi tak akan sama dengan malam-malam yang lain. Jadi atas dasar demikian, memang ada kedhaifan dan wajar ada kedhaifan dan sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi ada hadis-hadis yang lain mengenai kebaikan beramal soleh 10 hari bulan, 10 hari pertama
bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah perbincangan kita. Sepanjang bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan soleh yang kita digalakkan melakukannya. Kita digalakkan berpuasa kalau kita tak menunaikan ibadah fardu haji pada 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah, ya. Jadi pada hari Arafah itu kita disunatkan berpuasa. Baik, kita sambung perbincangan. O telah kita kupaskan. Kemudian P, bertakbir pada hari raya. Jadi sepanjang 10 hari bulan Dzulhijjah kita digalakkan perbanyakkan amalan soleh. 9 Dzulhijjah hari Arafah, hari pembebasan daripada api neraka. Pada 10 hari bulan Dzulhijjah, yakni hari raya Idul Adha. Maka pada hari raya Idul Adha dan begitu juga pada hari raya Idul Fitri, sempena hari raya Idul Fitri, nescaya kita juga digalakkan bertakbir. Cuma kalau pada hari raya haji, hari raya Idul Adha, kita mula bertakbir semenjak 9 hari bulan. Kerana 9 hari bulan para hujaj mereka berwukuf di Arafah, hari pembebasan. Demikian para jemaah. Baik, kita meneruskan perbincangan di muka surat 244. Bertakbir pada hari raya. Jadi takbir pada hari raya ini ada 2 jenis takbir. 2 jenis hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kita bincangkan keduanya. Membaca takbir pada kedua hari raya memang sangat digalakkan, disunatkan. Berkaitan takbir ketika Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 mengenai takbir pada hari raya Idul Fitri. Sebelum ayat ini Allah SWT dalam surah Al-Baqarah tersebut, Allah Ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Kemudian ada ayat-ayat Quran yang lain. Kemudian masuk kepada ayat ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi kita diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Dalam ayat ini, beberapa ayat kemudian, ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa kalian. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian membesarkan Allah, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, yang telah memberi kamu hidayah. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian tergolong bersama golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menyuruh 2 atau 3. Pertama, walitukmilul iddah. Kita disuruh menyempurnakan puasa Ramadan. Ramadan kita berpuasa sepanjang bulan. Bukan hanya 10 hari Ramadan. Bukan hanya seminggu. Bukan hanya 2 minggu. Dah lepas tu dah nak raya dah. Nak happy raya. Walitukmilul iddah. Sempurnakan bilangan Ramadan. Lepas tu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah, membesarkan Allah, dan besarkanlah Allah yang telah beri kamu hidayah. Kita dapat menyempurnakan puasa Ramadan kerana taufik dan hidayah daripada Allah. Kalau tak kerana taufik dan hidayah daripada Allah, mungkin kita pun dah gugur dah bersama kelab puasa 7 hari. Bersama kelab puasa 10 hari. Ada juga satu kelab puasa hari pertama dan hari terakhir. Hari pertama dia puasa. Hari terakhir dia puasa. Tetapi kita disuruh berpuasa sepanjang Ramadan. Jadi kita disuruh menyempurnakan bilangan puasa, disuruh bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wala'allakum tashkurun.
Semoga kalian bersyukur. Para jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur penting. Dalam menjalani kehidupan ini, kadang-kala kita ialah iman turun dan naik. Tak dinafikan. Kadang-kala iman tengah kuat, tengah tinggi, khusyuk. Iman tengah lemah, kadang-kala nak solat pun malas. Ini contoh. Kenapa? Kita renungkan. Kita tengah lemah iman, macam mana nak tinggikan lemah, nak kuatkan iman kita? Cuba tambah sedikit amalan soleh. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurangan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan iman akan berkurangan dengan maksiat. Kita lebih buat banyak maksiat, iman makin lemah. Cuba taat pada Allah. Kadang-kala tak orang tak kita lah, manusia. Kadang-kala memang diuji dengan maksiat. Nak buat maksiat. Nampak maksiat, best tak maksiat? Maksiat kadang-kala dihiasi dengan kesenangan. Maksiat, nak tak? Nak buat ni tak? Nak. Nak sangat. Tapi saya nak yang halal. Kena biasakan. Apa juga maksiat? Maksiat yang kita agak-agak, setiap orang berbeza para jemaah. Ada orang solat kuat, puasa lemah. Ada orang puasa kuat, solat lemah. Ada orang solat puasa kuat, maksiat perempuan lemah. Ada orang berbagai-bagai maksiat. Semua berbeza-beza. Ada orang puasa tak tinggal, solat tak tinggal. Tapi maaf kata tengok perempuan, cair. Atau ada orang solat, puasa. Tapi mengumpat, fitnah, nombor satu. Ataupun membazir. Ini cuma contoh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ketika waktu nak buat maksiat, kadang-kala terfikir, nak tak? Nak sangat. Tapi saya nak yang halal. Saya nak yang Allah redha. Cuba. Jadi terpaksa tinggalkan maksiat itu kerana Allah. Ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, la'allakum tashkurun. Moga-moga kalian itu bersyukur. Jadi itu antara dalil yang menyuruh kita bertakbir, lawangan takbir pada hari raya. Berkaitan Idul Adha pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah. Ingatilah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi ini semua adalah suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan takbir. Dan ayat yang lain pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-37, "Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Demikianlah Allah mengerahkannya untukmu agar kamu membesarkan Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu. Jumhur ulama berpendapat bahawasanya takbir pada hari raya Idul Fitri bermula pada waktu pergi solat hari raya sehingga dimulakan khutbah. Dalam masalah ini terdapat beberapa hadis namun kesemuanya dhaif. Bagaimanapun ada riwayat hadis yang sahih daripada Ibnu Umar dan sahabat-sahabatnya. Al-Hakim berkata ini merupakan sunnah yang masyhur di kalangan ahli hadis. Ia juga merupakan pendapat Malik, Ishaq, Imam Ahmad dan Abu Thawr. Baik para jemaah, bila kita nak bertakbir pada hari raya? Kita disunatkan bertakbir pada hari raya terbagi pada dua. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri, kita mula bertakbir semenjak terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Maka dengan terbenamnya matahari masuklah waktu maghrib. Masuk waktu maghrib dan malam raya. Kerana perkiraan kita, hari kita itu bermula dengan malam. Sebab tu besok Jumaat, hari ini Khamis, kita panggil malam Jumaat. Besok raya, nari pencukup bulan Ramadan, 30 Ramadan. Terbenamnya matahari besok dan malam raya. Maka bermula pada ketika itu kita melaungkan takbir. Sampailah
sejurus sebelum dimulakan solat hari raya. Untuk hari raya puasa. Selagi mana belum dimulakan solat hari raya, perbanyakkan takbir. Cuma ada sebahagian pendapat katakan kita mulakan takbir semenjak pagi raya. Itu ada pendapat lah. Tetapi untuk kita seperti mana kita mengetahui dan masyhur di kalangan kita, kita bertakbir semenjak terbenamnya matahari. Bermula dengan malam hari raya. Ini penulis mengatakan, sebahagian ulama berpendapat bahawa takbir bermula sejak terlihatnya bulan pada malam hari raya Idul Fitri sehingga pagi hari ketika hendak pergi menuju tempat solat atau sehingga imam berangkat untuk mengerjakan solat. Waktu bertakbir pada Idul Adha. Okey, baik. Jadi seperti mana telah kita sebutkan, maka semenjak terbenamnya matahari sampai solat didirikan. Selagi mana solat belum didirikan, takbirlah. Takbirlah, kerana once solat dia didirikan, stop. Dah tak boleh takbir. Waktu takbir pada Idul Adha pula bermula pada subuh hari Arafah, 9 Zulhijjah. Subuh hari Arafah sehingga petang hari Tasyrik. Hari Tasyrik, baik kita mengetahui, 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. 10 Zulhijjah hari raya hari raya Idul Adha, hari haji. 11, 12, 13 hari Tasyrik. Hari Tasyrik ini 11, 12, 13 mereka-mereka yang menunaikan ibadah fardu haji, mereka masih lagi lontar jamrah. 11, 12, 13. 13 hari bulan. Selagi mana belum terbenamnya matahari, boleh kita terus bertakbir. Jadi Idul Adha mula takbir daripada subuh 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Terbenamnya matahari berarti habis 13, masuk malam 14. Dah tidak disunatkan lagi untuk bertakbir. Dan mereka-mereka yang menunaikan ibadah fardu, mereka-mereka yang berkorban katakan, juga disunatkan melakukan ibadah korban semenjak 10 Zulhijjah selepas tunaikan solat, 11, 12, 13 Zulhijjah. Selagi mana belum terbenamnya matahari 13 Zulhijjah, boleh lakukan ibadah korban. Kerana itu masih lagi hari Tasyrik. Al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari berkata, tidak ada keterangan hadis daripada Nabi SAW dalam masalah ini. Riwayat paling sahih daripada para sahabat Nabi SAW adalah keterangan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahawasanya innahu min subhi yaumi Arafah ilal asri akhiri ayamin Mina. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya ia itu adalah daripada subuh hari Arafah 9 Zulhijjah sehingga asar terakhir ayami Mina, pada hari Mina. Hari Mina tu yakni mereka-mereka yang melakukan ibadah fardu haji melontar jamrah, mereka akan lontar jamrah sebelum terbenamnya matahari. Ya. Alhamdulillah. Inilah pendapat yang dianuti oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf dan Muhammad. Ini juga mazhab Umar dan Ibnu Abbas. Alhamdulillah. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita bincangkan dan apa yang dapat kita kupaskan pada hari ini. Dengan ini, lagi 2 muka surat itu mungkin kita boleh baca sendiri. Dengan ini telah habis perbincangan kita mengenai dalam bab hari raya dan takbir. Ada sambungan sedikit tentang takbir, mungkin tata cara kita bertakbir, takbir orang Singapura, takbir di Mekah, kenapa perbezaan akan kita kupaskan pada minggu hadapan. Sebelum kita masuk dalam bab zakat, kita akan rumuskan tentang bab takbir ini, kemudian kita akan ulang kaji sedikitlah kerana dah jauh perjalanan. Daripada kitab jilid pertama sampai jilid kedua, banyak sangat kita dah belajar, jadi kita boleh buat revision sedikit dan sesiapa yang ada soalan atau perkara ingin kita renungkan bersama lebih lanjut, boleh kita kupaskan bersama minggu hadapan. Jadi minggu depan kalau kita nak get ready, kita boleh bersedia dengan soalan-soalan atau perkara ingin kita belum pasti atau sebagainya, boleh kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, sebelum saya menutup majlis, bagi kita sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan. Silakan.
Sambungan. Apa minggu lepas? Oh, pasal wanita ziarah kubur. Okey, bagus. Jadi kita sambung minggu depan kan kita ada soal jawab. Okey, jadi kita ada masa insya-Allah. Boleh kita kupaskan insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di online ada beberapa soalan. Mungkin kita lihat soalan-soalannya. Benarkah kaum lelaki tidak digalakkan melipat lengan baju semasa melakukan solat fardu atau solat sunat? Ada yang mengatakan makruh. Begitu juga ada yang katakan tak digalakkan melipat kain seluar. Harus kita lipat untuk elakkan isbal atau kita biarkan? Itu soalan yang baik. Soalan berikutnya daripada Puan Nurkia Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perlukah saya mengulangi solat fardu saya apabila saya terperasan sehelai rambut saya kelihatan? Tetapi saya juga sudah terlupa nak double check tentang aurat saya sebelum ini. Jawapan ringkas, tak perlu ulangi solat insya-Allah. Solat kita sah insya-Allah. Baik, soalan yang mengenai lipat tangan dan sebagainya tadi, dan juga apa juga soalan-soalan, minggu depan kita ada sesi soal jawab untuk kita ulang kaji perkara-perkara yang telah kita pelajari. Kita akan kupaskan bersama soalan-soalan yang boleh kita bincangkan bersama insya-Allah. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.